Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita nak cerita sikit lah. Contohnya macam dalam tajuk transformer, ramai duk tanya, kenapa cikgu bila voltan tinggi arus rendah? Bila voltan rendah arus tinggi? Sebab kita belajar masa hukum Ohm dulu, voltan tinggi arus tinggi. Jadi blur lah macam mana boleh voltan tinggi arus rendah. Sama juga macam dalam tajuk EMF, daya gerak elektrik. Macam mana graf dia boleh turun. Okey, kalau kita ingat lagi lah tajuk EMF dan rintangan dalaman. Jadi kita nak cerita, nak kupas sebenarnya macam mana boleh dikatakan voltan tinggi tapi arus rendah. Okey. Jadi tengok sini. Ni kita nak belajar konsep sahaja. Okey, saya by point sajalah. Ini ialah bateri 12 volt dengan mentol. Jadi bila ada arus mengalir, contohlah rintangan dia ialah 2 ohm, jadi akan ada arus mengalir sebanyak 6 ampere keluar dari bateri dan masuk ke dalam mentol dan mentol menyala. Okey. Jadi, kuasa yang perlu dibekalkan oleh bateri ialah I darab dengan V, iaitu 6 darab 12, 72 watt. Untuk nak menyalakan seketul mentol ni, bateri perlu membekalkan kuasa sebanyak 72 watt kuasa untuk menyalakan mentol. Okey, cerita yang pertama. Jadi, bila ada satu lagi mentol disambung secara selari, arus yang mengalir juga kena 6 ampere sebab voltan yang sama, voltan merentasi dua-dua mentol sama, jadi arus yang sama. Sama juga 3 mentol 6 ampere, 6 ampere sampailah 6 ampere. Jadi kita tengok situ. Semua arus yang melalui mentol ialah 6 ampere dan mentol ini menyala. Soalan dia ialah berapa arus yang keluar dari bateri? Kalau dah 6666, ingat lagi tak? Kalau arus kita kena tambah. Jadi arus yang keluar dari bateri ialah 30 ampere. Untuk disalurkan 6 ampere kepada setiap mentol. Nampak? Jadi arus yang keluar ni sangat besar daripada bateri 12 volt ni. Jadi berapa kuasa yang dibekalkan oleh bateri? Ialah I darab V juga. Cuma kali ini ialah arus kita 30 ampere dan voltan kita 12, 360 watt. Jadi kita cerita kat sini ialah apa? Ni, nilai voltan sama. Okey, tetap. Tetapi bila beban tu macam rintangan lah, beban bertambah, kuasa yang dibekalkan perlu ditambah untuk menampung semua beban-beban ini. Nampak? Asalnya voltan 12, tadi arus dia 6. Sekarang ni voltan sama 12 volt, tapi arus dia dah boleh berubah disebabkan oleh beban. Okey, jadi nak cerita apabila kuasa bertambah, arus juga bertambah sesuai dengan formula PIV ni. Okey, ini basic. Nak bagi tahu voltan tak perlu berubah tetapi arus boleh berubah jika beban berubah. Okey, so idea ni kita akan gunakan. Jadi, ini apa benda ni? Inilah dia contoh. Satu kepala, satu sumber kuasa elektrik, tapi ada 6 atau 5 output. Bayangkan, kalau satu mentol duduk kat sini, jadi arus 6 ampere sahaja. Tapi kalau sampai 6 mentol semua dipasang, agak-agak ni, 30 ampere ni, yang besar ni, dia lalu dekat kabel utama ni. Menyebabkan kabel ini mungkin jadi panas. Itu mungkin kadang-kadang sampai berasap dan sebagainya bila semua terpasang. Okey, bila arus yang terlalu besar. Right, jadi kita masuk. Ini cerita dia. Allah, tak nampak sayang. Macam mana lagi nampak ni? Sekejap tarik sikit. Okey. Okey, dekat situ ada 240 volt. Tak naklah tarik, tak syok. Kita adjust yang ni lah. Keluarkan sikit. Okey. Sekarang ni, ini ialah pin plug kita dekat dinding tu. Disambung secara selari 240 volt. 240 volt ni standard, okey, voltan bagi seisi rumah ataupun voltan kediaman lah. Okey. Dekat sini kita ada oven 240 volt 2600 watt. Lepas tu kita ada TV 240 volt 500 watt dan kita ada laptop 19.5 volt 130 watt. Okey. Sekarang ni dia punya trik kat sini. Kita tengok berapa voltan bagi apa ni label dekat setiap barang elektrik ada label. Kita dah belajar label ini dekat tajuk elektrik. Voltan yang diperlukan ialah 240 volt. Okey, sama tak dengan bekalan 240 volt? Sama. Bila sama, boleh sambung? Yes, boleh sambung. Okey. Dia akan memberikan kuasa sebanyak 2600 watt, 2600 watt ikut. Sebab kalau 240 volt menghasilkan 2600 watt. Jadi kalau kita sambung bekalan 240 volt ikut voltan yang dia nak, kita akan dapat supply ini akan memberikan kuasa 2600 watt.
Dan dari situ kita boleh kira lah berapa arus yang masuk dalam oven ni. 10.8A. Macam mana dapat ni? PIV. Okey. Tengok yang ni pula, TV. TV pun label dia 240 volt. Jadi boleh cucuk terus tak dekat supply 240 volt? Boleh cucuk terus. Okey. Dan agak-agak berapa kuasa yang dihasilkan ataupun dibekalkan dekat plug yang kedua ni? So dia akan bekalkan kuasa mengikut label dia lah. So dia akan bagi kuasa 500 watt dan menghasilkan arus 2.1 ampere. Okey, dekat sini dia punya trik. Voltan sama tak? Voltan sama. Tetapi beban yang berbeza menyebabkan kuasa yang dibekalkan berbeza. Oven dia memerlukan kuasa yang besar, jadi plug yang sama memberikan kuasa yang besar. TV memerlukan kuasa 500 watt kecil. Jadi kuasa yang dibekalkan kecil. Nampak? Walaupun 240 volt juga. Nah, tapi arus dia kecil lah sebab kuasa dia kecil. Masalahnya sekarang ni laptop. Kuasa dia 130 watt. Jadi yang akan dibekalkan oleh plug ini tentulah 130 watt. Masalahnya ialah laptop ini memerlukan 19.5 volt sahaja. Nampak? Sini 240 volt. Boleh ke nak sambung 240 volt masuk ke laptop yang 19.5 volt? Tak boleh lah. Okey? Sebab laptop ni hanya perlukan 19.5 volt sahaja. Tapi dekat luar ni 240 volt. Nampak? Tapi kuasa yang dia nak 130 watt. Jadi macam mana 240 volt ni nak masuk kepada 19.5 volt? Itulah kita masuk kat sini. Sebab sekarang faham Tadi yang barang-barang lain tu boleh kita cucuk power terus sebab dia punya voltan dah betul. Sekarang ni laptop kita 19.5 volt. So tak boleh direct cucuk kepada 240 volt. Bahaya, tinggi. Jadi apa kita kena buat? Itulah dia, kita pasang adapter. Nampak perasan tak setiap laptop ada adapter ni? Okey? Jadi adapter inilah, kalau kita tengok dekat adapter tu ada label, macam-macam label. Jadi kita cuma nak fokus kat sini lah. Cuba tengok betul-betul. Ni label ni. Input 240 volt. Nampak? Bla 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 bla. Output 19.5 volt. See? Maknanya clearly adapter ini dia memerlukan input 240 volt dan dia menghasilkan output 19.5 volt. So masuk 240 volt menghasilkan 19.5 volt. Jadi 240 volt output 19.5 volt. Clearly ini ialah transformer step down. Nampak? So dalam benda tu cuma ada gegelung je. Okey. Ni contohnya. Biasa tengok ni. Kalau kita buka dalam dia, kita akan dapati adalah kapasitor dan sebagainya. Yang penting ada seketul transformer untuk mengubah voltan dari 240 volt kepada 19.5 volt tadi. Okey. Sekarang ni bahasa mudah dia ialah daripada plug 240 volt kita kena pakai transformer untuk menukarkan kepada 19.5 volt sebab laptop ini memerlukan 19.5 volt sahaja. Okey. Jadi transformer step down. Nampak? Okey. Kita permudahkan kepada gambar macam ni. Okey, kenapa tadi nak jawab soalan dia. Okey. 240 volt, 19.5 volt. Macam mana kita boleh tahu berapa volt ni? Kita dah belajar tadi. Volt akan berubah mengikut bilangan lilitan. Jadi kita lilitlah supaya 240 volt akhirnya akan keluar 19.5 volt mengikut bilangan lilitan transformer. Tapi kita tak tahu berapa laptop punya rintangan. Jadi kita letaklah rintangan 2.9 ohm. Ini lilitan beban tu. Jadi bila ada volt, ada rintangan, ada arus tak? Akan dapat arus. So V sama dengan IR. Dapat berapa? 6.72 ampere. Okey. Jadi kita kira berapa kuasa dekat belah laptop ni. So bila kita kira I darab V 6.72 arus darab dengan 19.5 volt, kita akan dapat 131 watt ataupun 130 watt tadilah. Okey. Jadi daripada bekalan kuasa tu berapa dia nak supply? Tentulah dia akan supply kuasa yang sama. Kalau transformer ni ideal lah, dia akan transfer kuasa yang sama. So power supply daripada luar plug tu dia akan supplykan kuasa 131.04 watt juga. Okey. Tetapi daripada kuasa yang sama, arus yang mengalir dalam gegelung primer ni kita boleh kira PIV dapat arus 0.546 ampere. So dapat dah arus kat sini. Okey. Sekarang ni kita tengok betul-betul. Voltan ni tinggi tak? 240 volt. Tinggi. Arus dia 0.5, kecil. Dekat sini pula yang nak masuk dalam laptop 19.5 volt. Voltan dia rendah. Tapi nampak ni arus dia besar. Nampak? Sekarang ni kita nak cerita bahawa
voltan tinggi dengan voltan rendah ini dua litar yang berbeza. Tak ada kaitan pun. So, voltan tinggi dengan arus rendah ini ialah kuasa yang nak dihantar kepada gegelung yang kedua ini. Kalau kita tengok gegelung kedua ni masih lagi mematuhi hukum Ohm. Nampak? Okey. Sama juga macam handphone. Handphone kita tu kita cucuk dekat plug. Plug tu 240 volt. Handphone kita kecil, setakat 5 volt je nak pakai. Okey? Jadi kita perlukan transformer. Nampak? Transformer tu dekat mana? Ni dekat kepala-kepala plug kita ni. Ni, pin-pin ni. Dalam dia ada transformer yang kecil. Okey, tak percaya? Kita cari satu jenama yang kita kenal, Apple. Okey, nampak dekat situ ada label jelas. Input 240 volt, nampak? Output 5 volt. Ada input berapa volt besar, output 5 volt kecil, confirm benda tu transformer. Transformer tak semestinya besar gedabak, kecil je. Okey, jadi dia nak menukarkan 240 volt daripada plug ni masuk ke dalam handphone 5 volt. Okey, kita simplify macam ni. Ini handphone kita. Ambillah rintangan handphone kita 5 ohm. Okey. So, bila kita kira berapakah kuasa yang diperlukan daripada luar nak supply kepada kita punya charger ni. Dia 5 volt dengan 5 ohm, arus yang mengalir ialah 1 ampere. Jadi kita boleh kiralah kuasa output dekat kuasa yang diperlukan oleh handphone kita tu. Kuasa yang diperlukan oleh handphone kita ialah 5 watt daripada plug kat luar tu. Jadi plug kat luar tu nak bekalkan berapa? 5 watt lah. Jadi 5 watt untuk dibekalkan. Jadi bila kita kira arus yang mengalir dalam gegelung prima ialah 0.2 ampere. Sekali lagi kita tengok voltan tinggi arus rendah, voltan rendah arus tinggi. Okey. Cikgu, apa? Ni ada kabel yang boleh split sampai 2 ni Satu charger boleh pecah 2. Macam mana Tak ada masalah. Kita buat macam ni. Okey. So 5 volt juga, kepala plug tu menghasilkan 5 volt tapi kita ada 2 load. 5 ohm 5 ohm. Okey. Tadi 1 ampere Sekarang ni kalau ada 2 load, setiap satu handphone akan lalu 1 ampere. Jadi arus yang akan mengalir dekat luar ni tentulah 2 ampere. Okey, nampak tak? Arus makin besar. Jadi kuasa yang diperlukan daripada, sebab kita dah ada 2 handphone, dah banyak handphone, tentulah kuasa yang nak diambil dari plug luar tu lebih besar. Okey, tadi ambil 5 watt je sebab satu handphone. Sekarang 2 handphone, tentulah nak kena sedut 10 watt. Jadi bila kita nak sedut plug charger tu nak sedut 10 watt, jadi berapa bekalan yang perlu dibekalkan dari luar? Dari luar pun kena bekalkan 10 watt juga. Okey. So kat luar ni 240 volt ni ialah litar luar, nak bekalkan 10 watt. Jadi arus dia 0.04. Nampak? Makin besar. Tadi arus dia 0.02. Nampak? Jadi makin besar diperlukan daripada plug dekat luar tu. Arus yang kat dalam ni pun makin besar juga. Dan kalau kita tengok sekali lagi, voltan tinggi arus kecil, voltan rendah arus tinggi. Kita nampak pelik sebab kita tengok sekali, 2 transformer ni sekali. Sedangkan gegelung pertama itu cerita gegelung pertama. Gegelung kedua ialah cerita gegelung kedua. Dia masih lagi mematuhi V sama dengan IR, voltan tinggi arus tinggi. Okey? Nampak? Ni 5 volt, arus dia besar. Kenapa arus dia besar? Sebab rintangan berkurang secara selari. Okey. Lagi satu sebab load dia banyak. Okey. Itu sahaja. Jadi, ni kesimpulan. Panjang kita cerita nak menyelesaikan misteri ni, cerita dia panjang. Okey, 240 volt plug yang pertama ni dia bagi kuasa 2600 watt sebab oven ini perlukan 2600 watt. Tapi dia tak perlu adapter sebab oven ini label dia memerlukan 240 volt. Jadi tak perlu adapter. Terus direct boleh sambung ke plug. TV ini memerlukan 500 watt. Jadi kita boleh terus sambung ke plug 240 volt sebab TV ini 240 volt. Jadi plug ini akan bagi supply 500 watt. Nampak? Ikut apa bekalan, apa kuasa yang dia nak. Manakala laptop ni dia perlukan 130 watt. Jadi plug dekat luar ini tentulah akan membekalkan 130 watt juga. Cuma kita tak boleh sambung secara direct sebab luar ini 240 volt. Dalam laptop ini hanya memerlukan 19.5 volt. Jadi kita cuma gunakan transformer untuk mengubah voltan. Tetapi kuasa yang dihantar tetap 130 watt. Okey. Jadi 240 volt jadilah 19.5 volt. Jadi
arus yang dekat atas ni kalau kita tengok 10.8, arus kat sini 2.1. Nampak kenapa tak sama arus sedangkan voltan dia sama? Sebab beban tak sama. Dekat sini macam mana? Dekat sini arus dia lain. Untuk litar pertama arus dia lain, untuk litar yang kedua arus dia lain. Kayak ni arus yang sama masuk dan keluar. Nampak? So 240 volt ini menghasilkan arus 0.546 untuk gegelung sini saja. Tetapi kuasa 130 watt tu dihantar ke sebelah melalui transformer dan arus yang mengalir dalam transformer ini 6.72 ampere. So cerita dia bukan voltan tinggi, arus rendah dan sebagainya. Okey, cerita dia ialah kita nak matchingkan dia punya kuasa sebab transformer ni menghantar kuasa. Dan 2 litar antara primary dengan secondary tu sebenarnya 2 litar yang berasingan. Jadi dia masih lagi mematuhi V sama dengan IR. Kita nak kira arus tadi kan. Itulah cerita dia. Okey. So saya harap penerangan ni membantu untuk transformer. Okey, tak habis lagi. Ada satu lagi. So kita tutup sekejap. Okey, kita pergi yang ni pula. Okey, apa kisah ni? Okey. Ini ialah litar elektrik. Okey, untuk hukum Ohm. Bila ada arus mengalir, okey, yang tadi itu transformer dah settle . Sekarang ni cerita macam mana voltan tinggi arus rendah untuk EMF. Okey. So 12 volt arus mengalir masuk dalam 4 ohm. So agak-agak berapa banyak arus mengalir? So dari V sama dengan IR, arus yang mengalir V 12 volt, arus dan R. R kita jangan ambil 4 ohm je. R kita kena ambil 4 ohm dengan ni. Apa ni? Rheostat ni 8 ohm. So 4 tambah 8 12. 12 volt dengan 12 ohm dapat arus 1 ampere. Nampak? Dan arus 1 ampere tu akan mengalir masuk dalam mentol. So 1 darab 4 dapat 4 volt. V sama dengan R. V ni sama dengan arus I darab dengan R mentol sahaja. Okey, dapatlah 4 volt. Ting. 1 ampere dapat 4 volt. Nampak? Sekarang ni kita nak ubah arus supaya arus ni bertambah. Nak ubah apa? Nak ubah arus ni supaya bertambah, kita kena ubah rheostat ni. Rheostat ni kita boleh adjust. Bila kita adjust rheostat, macam mana nak bagi arus bertambah? Tentulah voltan ini, rintangan rheostat kita kena kurangkan. Adjust supaya rintangan dia berkurang. Maka bila rintangan dia berkurang menjadi 6, maka arus jadi berapa? Arus akan meningkat. Jadi kita tengok berapa arus sekarang? 12. Okey, 12 volt. 4 dengan 6. 4 tambah 6 apa? 10. So rintangan 10. 12 bahagi 10 dapat 1.2. V sama dengan IR. Okey. Tapi yang masuk dalam ni, voltmeter ni dibaca arus dengan rintangan 4 ohm sahaja. Jadi 1.2 masuk dalam 4 ohm. 1.2 masuk dalam 4 ohm, 4 darab 1.2, 4.8 volt. Nampak? Bila arus 1.2, voltan 4.8 volt. Okey, 1.2, 4.8 volt. Okey, kita adjust lagi rheostat. Turunkan lagi supaya arus dia bertambah. Turunkan jadi 4. Jadi, 4 tambah 4, jumlah rintangan. Jumlah rintangan 4 tambah 4, 8. So, 12 bahagi 8, dapat 1.5 ampere. 1.5 ampere masuk dalam 4 ohm, dapat voltan dia 6 volt. Itulah yang berulang-ulang. Okey, dan akhir sekali 2 ohm. Kita kurangkan lagi rheostat supaya arus dia bertambah jadi 2 ampere. Masuk dalam 4 ohm, 2 darab 4, 8. Nampak? Okey, akhirnya kita dapat begini. 1 ampere 1.2 sekian-sekian. Okey, kita tengok. Arus bertambah 1, 1.2, 1.5, 2. Voltan tambah tak? Voltan bertambah. 4, 4.8, 6, 8. Ini menunjukkan litar ialah litar hukum Ohm. Okey, inilah dia yang dikatakan voltan bertambah, arus bertambah tu. Okey, manakala macam mana dikatakan EMF? Apa beza litar EMF dengan litar hukum Ohm? Dah ajar dulu sebelum ni. Beza EMF dengan hukum Ohm ialah kedudukan voltmeter. Untuk EMF, voltmeter bubuh dekat bateri. Nampak? Bila voltmeter letak dekat bateri dan ada rintangan dalaman. Jadi apa beza dengan tadi? Tadi voltmeter merentasi mentol. Sekarang ni voltmeter merentasi bateri. Bila voltmeter merentasi bateri, nampak tak rintangan 8 ohm dengan 4 ohm ni? Kita boleh letak sebelah-sebelah sekalikan. Tapi saya kurangkan jadi 7 ohm. Kenapa? Sebab nak bagi chance dekat budak kecil tu. Ni rintangan dalaman. Okey. Sekarang ni kita voltan ni dia hujung ke hujung, kita boleh letak macam ni. Hujung ke hujung juga. Hujung perintang ke hujung perintang. Dan kita boleh pusing macam ni. Alright.
Yang ni sebenarnya litar EMF. Yang voltmeter tu duduk atas bateri tu, inilah rupa dia sebenarnya. Kalau sebelum ni voltmeter dia cuma mencakupi mentol, sekarang ni voltmeter mencakupi semua perintang yang ada dalam litar. Nampak? Dan nak permudahkan lagi, rintangan dalaman tu kita letak dekat luar. Tapi kita tak boleh letak voltmeter kat sini. Sebab rintangan ni duduk kat dalam, tak boleh nak detect. Okey? Nampak? Ini sebenarnya litar bagi EMF ataupun DGE, rintangan dalaman. Okey. Mari tengok cerita satu. Okey. Apa cerita ni? Bila arus mengalir, apa berlaku? Berapa arus yang mengalir? So, V sama dengan IR. 12 sama dengan arus darab R. R kita berapa? R kita ialah jumlah rintangan. V total, I total, R total. R total kita 7 tambah 4, 11 tambah 1, 12. Mana arus yang mengalir ialah 1 ampere. So, 12 volt bahagi rintangan 12. 12 bahagi 12, 1. Okay, relax. Tetapi yang masuk dalam voltmeter ni yang lalu dekat 4 ohm dengan rheostat. So, bila masuk, kita akan dapat 11 volt. Sebab 1 darab 4 tambah 7, 11. 1 darab 11, 11 volt. Okey. Jadi kita simpan dulu. 1 ampere kita dapat 11 volt pada voltmeter. Okey, relax. Sekarang ni, tricky dia ialah kita adjust rheostat ini supaya arus bertambah. Tengok ni rheostat daripada 7 ohm, kita kurangkan menjadi 5 ohm. Bila kita kurangkan rheostat menjadi 5 ohm, berapa arus? Arus akan bertambah lah. Bertambah jadi berapa? Kita kira sekali lagi. V total, I total, R total. So, R total kita ialah 4 tambah 5, 9 tambah 1, 10. 12 bahagi 10. Dapat 1.2 ampere. Nampak tak arus bertambah? Tadi 1, sekarang 1.2. Sekarang berapa bacaan voltmeter? Ingat lagi, V sama dengan IR. V sama dengan I, arus yang masuk 1.2 darab dengan R. 5 tambah 4, 9. Jadi, kita dapat 10.8 volt. Okey. Maksudnya bila arus 1.2 dapat voltan 1.8. Nampak? Okey, sekali lagi. Kita kurangkan lagi. 5 ohm tu menjadi 3 ohm. Sama juga. 3 ohm rintangan berkesan kita sekarang apa? 3 tambah 4 tambah 1, 8. So, 12 bagi 8. Dapat 1.5 ampere. 1.5 ampere masuk dalam 7 ohm. 3 tambah 4, 7. Dapat voltan 10.5 volt. Penat aku 1.5A dapat 10.5 volt. Okey. Sekali lagi. Turun lagi. 1 ohm. Dapat arus 2 ampere dan 2 darab 4 tambah 1, 5. Dapat sini 10 volt. Nampak? Dapatlah begini. Kalau kita tengok arus 1, 1.2, 1.52, arus makin bertambah. Tengok voltan 11, 10, 10.5, 10.0. Voltan makin berkurang. Kenapa jadi macam itu? Sedangkan kita adjust rheostat sebab kedudukan voltmeter inilah. Okey, cerita dia simple sahaja. Rheostat, okey, ini untuk hukum ohm. Hukum ohm rheostat duduk dekat luar daripada voltmeter. Jadi bila dia adjust rintangan kat sini, rintangan tengah-tengah voltmeter ni kekal 4 ohm, tidak berubah. Nampak? Jadi arus dengan voltan akan sama-sama naik. Manakala untuk EMF dan rintangan dalaman ataupun DGE rintangan dalaman, rheostat ini berada bersama-sama rintangan 4 ohm dan voltmeter mencakupi sekali dengan rheostat ni. Jadi bila rheostat ini berubah, bermaksud rintangan dekat tengah-tengah voltmeter ini berubah juga. Sebab hukum ohm dia kata rintangan tak berubah, baru dapat V sama dengan R straight. Okey, sebab rintangan ialah kecerunan. Tetapi untuk tajuk EMF, rintangan berubah. Nampak? Sebab voltmeter ni, rintangan tengah-tengah dalam voltmeter ni berubah. That's why dia punya bacaan voltmeter lain. Okey. That's it. So saya harap penerangan saya ini panjang lebar ini menjawablah misteri yang selama ini membelenggu. Kenapa voltan naik? Tak faham lah. Saya tak boleh brain lah. Okey. So itu sahaja. Sekian. Terima kasih.